menyatakan kandungan lemak serta sumbernya, membanding beza antara lemak tepu dan lemak tak tepu, menjelaskan dengan contoh kesan pengambilan makanan yang mengandungi lemak berlebihan terhadap kesihatan. Okey, objektif kita supaya kamu sebagai murid dapat membanding bezakan antara lemak tepu dan lemak tak tepu serta menyatakan contoh kesan pengambilan makanan yang mengandungi lemak berlebihan terhadap kesihatan lah. Okey, kita tengok dulu apa itu lemak. Okey, ini adalah lemak lah. Okey, dalam kimia ini adalah molekul lemak. Okey, yang mana molekul lemak terdiri daripada 3 unsur, iaitu unsur karbon, hidrogen dan oksigen dengan simbol dia C karbon, H hidrogen dan O oksigen. Okey, dia sama macam alkohol dengan sat topik yang sebelum ini. Okey, cuma dia bukannya ada kumpulan hidroksil tapi dia ada kumpulan lemak lah. Okey, lemak ialah sebatian karbon yang organik. Okey, sebelum ni kita dah tahu hidrokarbon ada sebatian karbon organik dengan sebatian karbon tak organik. Okey, organik bermaksudnya daripada sumber haiwan atau tumbuhan. Boleh? Okey, kita pergi kepada keadaan lemak. Okey, lemak wujud dalam 2 bentuk, okey, ataupun 2 keadaan, iaitu pepejal dan cecair. Okey, kalau dia wujud dalam keadaan pepejal pada suhu bilik lah. Okey, mesti dia berasal daripada sumber lemak haiwan lah. Contohnya ayam, lembu, kambing dan ikan. Awak jangan ingat ikan tu tak ada lemak dia ada lemak dia. Okey, lemak yang dalam keadaan cecair, okey, dikenali sebagai minyak lah. Okey, contohnya minyak ini adalah minyak kelapa sawit yang selalu kita guna untuk masak, minyak kelapa dan minyak kacang soya lah. Sama juga dengan minyak bunga matahari. Okey, lazimnya minyak lemak yang dalam bentuk keadaan cecair ini adalah daripada sumber tumbuhan. Okey, sekarang you dah tahu ada 2 jenis keadaan, iaitu pepejal dan juga cecair. Okey, dan sumber dia ada satu, sama ada daripada lemak haiwan ataupun daripada lemak tumbuhan. Boleh Srikanya dah masuk? Dah masuk. Cikgu, surat apa cikgu? Okey, lupa pula. Buku teks muka surat 157 Okey. Okey, dia sama je, bahan dalam buku teks sama dengan slide saya. Okey. Okey. Kemudian untuk lemak seperti hidrokarbon yang lain, lemak juga dapat dibahagikan kepada lemak tepu dan lemak tak tepu. Okey. 2 word ni memang kena ingat. Okey, lemak tepu dan lemak tak tepu. Bukan tidak tepu kita pakai tak tepu. Okey? Macam istilah variasi selanjar dengan variasi tak selanjar. Kita tak pakai variasi tidak selanjar, kita pakai tak dalam term sains dia. Okey. So, lemak tadi ada daripada sumber organik, adalah daripada bahan organik. So, dia ada sumber lemak haiwan dan lemak tumbuhan. Okey, 2 ini akan digunakan untuk you kena pasti sama ada dia lemak tepu ataupun lemak tak tepu. Okey. Kita tengok ni Rajah 5.17. Ni sama dalam buku teks muka surat 158. Okey, saya terangkan satu persatu iaitu lemak tepu dulu. Okey. Dan lemak tak tepu, persamaan dia adalah sebatian organik. Dia mengandungi unsur karbon, hidrogen dan oksigen. Dia sama. Tapi dia juga tidak larut dalam air dan sumber penting asid lemak dalam badan. Masa form 2 you dah belajar kan 3 perkara yang kita sistem pencernaan serap lah. Okay, salah satu dia adalah asid lemak lah dan gliserol. Okay, so ini kita proceed macam mana kita nak dapatkan sumber lemak dalam makanan. Okay, kemudian kita tengok lemak ini terbagi kepada 2, iaitu lemak tepu dan lemak tak tepu. Okay, kita tengok dari segi lemak sumber dia. Macam mana kita nak dapatkan sumber lemak tepu? Majoritinya adalah berasal daripada haiwan
Kalau lemak tak tepu daripada tumbuhan, keadaan pada suhu bilik dia selalunya lemak tepu adalah pepejal, lemak tak tepu cecair seperti minyak masak. Takat lebur, tahu takat lebur daripada pepejal kepada cecair. Perubahan pertama dia buat takat suhu keberapa dia akan melebur. Okey? Tapi untuk lemak tepu perlukan suhu yang tinggilah. Okey, tapi untuk lemak tak tepu suhu yang agak rendah. Kemudian untuk bilangan atom hidrogen dalam molekulnya, okey, maksimum maksudnya hidrogennya banyak dalam lemak tepu dan lemak tak tepu kuranglah. Okey. Kemudian penambahan atom hidrogen ke dalam molekul tidak bolehlah sebab dia dah fit. Okey, dah cukup dah tak boleh tambah hidrogen. Tapi untuk lemak tak tepu boleh ditambah. Okey, boleh? Ada masalah untuk yang ini? Sri Ganesh, okey? Faham? Okey, gua faham. Faham cikgu. Okey. Elisa ada? Ada. Intan belum masuk Oh, Intan belum masuk. Okey. Kemudian ini adalah persamaan dan perbezaan. Ini keyword pentinglah sebab selalu dia akan keluar dalam soalan objektif lah. Okey, terbuka, respon terbuka selalunya. So, ada pilihan jawapan, you kena banding beza yang mana satu sama persamaan, yang mana satu perbezaan antara lemak tepu dengan lemak tak tepu. Ciri-ciri dia lah. Okey. Seterusnya, kesan pengambilan makanan yang mengandungi lemak berlebihan. Okey. Lemak ni sebenarnya adalah sumber tenaga. Okey, dia membekalkan 2 kali tenaga. Okey, dalam bab nutrisi sebelum ni kita nak kira lemak, kita kena darab 2 kali ganda kan. Okey, sebab lemak ni membekalkan tenaga 2 kali ganda berbanding karbohidrat. Tapi kita kena tengok juga lemak yang kita ambil tu lemak tepu atau lemak tak tepu. Okey, sebab apa? Sebab dia memberi kesan kepada kita punya kesihatan. Okey, kalau you tengok dekat slide ni, kesan mengambil makanan yang mengandungi lemak yang berlebihan. Okey, bukanlah bila lemak berlebihan perangai awak pun berlemak. Tak, ini cerita dia masalahnya apa yang berlaku jika awak mengambil lemak dalam gizi pemakanan awak secara berlebihan. Okey, maksudnya diet awak tu ambil kumpulan lemak berlebihan berbanding karbohidrat. Okey, dan protein. Sedangkan pada usia remaja macam ni, you perlu dapatkan sumber protein yang tinggi. Okey, lemak ni kita kena kurangkan. Macam mana nak kurangkan? Ini ada cara dia lah. Okey, iaitu kenapa? Sebab lemak ini memang penting. Kalau tak dia merupakan selain dia merupakan tenaga, dia juga merupakan sumber haba lah. Okey, jadi pengambilan lemak ni terutamanya lemak tepu, dia akan meningkatkan aras kolesterol dalam darah dan menjejaskan kesihatan. Ingat, saya pernah pesan dulu, okey, lemak takkan ada dalam salur arteri kita. Yang ada adalah kolesterol. Kolesterol wujud disebabkan pengambilan makanan yang berlemak. Bukannya kita mengambil makanan kolesterol. Makanan berlemak mempunyai tinggi kolesterol. Sebab salah soalan struktur nanti, dia perlukan maklumat yang macam itulah. Dia perlu ayat jawapan dia adalah makanan berlemak menyebabkan aras kolesterol dalam darah meningkat. Bukannya menyebabkan aras lemak dalam darah meningkat. Tak lemak tak ada dalam aras darah. Dia adalah kolesterol. Okey. Okey. Kesan dia selain itu lemak tepu seperti sumber daripada haiwan lah. Contohnya keju, telur, mentega dan daging. Dia mempunyai kandungan kolesterol yang sangat tinggilah. Okey, kepentingan kolesterol dalam badan manusia ni pembentukan untuk membran sel. Bukanlah kolesterol itu tak penting, tapi dia punya peranan sendiri. Okay, cuma kita tak boleh ambil secara berlebihan. Kalau tak ada kolesterol, macam mana pula membran sel dalam badan nak terbentuk? Okey, dia juga diperlukan untuk sintesis jus hempedu
dan hormon seks serta penghasilan vitamin D pada kulit yang terdedah kepada cahaya matahari. Okey, kan saya kata cahaya matahari diperlukan kan untuk kita jemur badan kita waktu pagi untuk dapatkan vitamin D, tapi kalau tak ada kolesterol ni, dia tak bantu nak generate apa yang hasil daripada vitamin D yang kita serap tadi. Okey? Okay, kita tengok kepada kolesterol yang berlebihan dalam darah lah, dapat menjejaskan kesihatan manusia. Tengok gambar tu. Okay, tengok orang pegang dada dia tu, bukan dada jantung dia Okay, selain dia adalah punca kepada batu karang empedu dan jaundice. Okey, jaundice ini saya akan tunjukkan apa itu jaundice Okey, di mana mendapan kolesterol pada bahagian dalam dinding arteri dan arteriosklerosis lah. Okey, yang ni adalah mendapan batu dalam pundi empedu. Okey, ni bahaya Okey, ada yang masalah kesihatan pundi empedu ni dah terlampau ramai dah. Termasuk mak saya sendiri. Mak saya tahun 98 sudah tahun 2000 tak silap saya. Dah operation buang pundi empedu. Jadi dia kena kurang mengambil makanan yang tinggi lemak sebab nak kurangkan penghasilan mendapan kolesterol ni. Okey, sebab batu dia empedu dia dah tak ada. Kita dah operate dah buang. Okey. Kemudian ini dia batu karang, empedu dan jaundice lah. Ni tengok muka ni. Muka dia kuning saja. Okey. Dia bukan hepatitis Ini jaundice. Okey. Jaundice. Jaundice bukan makna berlaku pada baby saja Kan orang cakap penyakit kuning kan masa baby kan. Okay, dia boleh juga berlaku pada orang dewasa. Okey, sebabnya kegagalan hati dia menghasilkan jus empedu lah. Okey. Ada masalah? Ada sesiapa ada pengalaman dengan penyakit jaundice ni? Selalu berlaku pada yang mereka suka mengamalkan makanan yang berlemak tinggi lah. Okey, dia problem kat situ. Okey, kolesterol yang berlebihan dalam darah ni akan membentuk batu karang, empedu yang menyekat salur empedu lah. Bila empedu tak bekerja dengan baik, okey, dia akan menyebabkan susah kita nak sintesis asid lemak tu nanti. Okey, kemudian bila tersekat dia juga menyebabkan jaundice lah. Okey, muka akan jadi kuning. Okey, tak sihat. Okey. Boleh? Boleh. Okey, betul. Okey. Ada saudara mara yang mengalami jaundice? Okey, sekarang kita pergi kepada mendapan kolesterol pada bahagian dalam dalam dinding arteri lah. Okey, arteri yang you tahu adalah dalam bab form 3, okey, arteri membawa darah yang oksihemoglobin yang kaya dengan oksigen. Okey. So, dia perlukan salur darah arteri yang baguslah untuk supaya semua darah itu dihantar ke seluruh badan. Okey. Mendapan kolesterol ni, jika kolesterol, okey, tengok ingat lagi tak arteri kita ada istilah lumen. Okey, kalau dalam salur arteri lumen dia sangat besar sebab kita nak pam darah yang sangat kuat okey. Kemudian untuk darah yang banyak ke seluruh badan. Okey, kalaulah berlakunya mendapat kolesterol yang banyak ni, yang kuning ni. Okey, jika berlaku terlampau banyak sangat mendapat kolesterol, so saiz lumen akan kecil. Jadi salur darah akan mengecil. Okey, bila mengecil, jadi dia akan sempit lah. Okey, so dia akan ganggu aliran darah dan ini kita namakan sebagai arteriosklerosis lah. Okey, penyakit ni. Jadi dia boleh menyumbang kepada stroke dan juga boleh menyumbang kepada penyakit jantung lah. Boleh? Okey, kita tengok yang ni. Okey, kalau mendapat kolesterol pada bahagian dalam dinding arteri dan arteriosklerosis ni, okey, dia akan menyebabkan bila kita cek darah, tekanan darah, dia akan meningkat lah, iaitu tekanan darah tinggi lah,
iaitu hipertensi. Okey, kita dah belajar dah hipertensi masa tingkatan 2 dan tingkatan 4. Okey, tentang hipertensi lah, tekanan darah tinggi. Sebab bila kita cek salur darah tu agak sempit. Okey, kemudian dia boleh menyebabkan stroke, iaitu arteri yang menuju ke otak tersumbat atau pecah, dan serangan jantung pesakit boleh mendapat serangan jantung lah yang boleh maut. Okey, ini adalah punca-punca kenapa berlakunya masalah serangan jantung lah. Okay, salah satu dia adalah pengambilan makanan berlemak yang berlebihan menyebabkan endapan kolesterol berlaku pada dinding arteri lah. Boleh? Saya boleh faham? Boleh. Boleh. Okey, bagus. Okey, kita tengok yang terakhir lah, slide terakhir, iaitu langkah-langkah macam mana kita nak atasi masalah kesihatan yang disebabkan oleh kolesterol berlebihan dalam darah. Senang saja. Kena tepuk dada, tanya diri sendiri, kita perlu kurangkan pengambilan lemak tepu dalam makanan. Bukan tak boleh ambil, tapi boleh. Tapi kita kena kurang, kita kena tengok yang mana mengandungi lemak tinggi, tak perlulah kita ambil. Okey? Tapi tengok juga sebab setiap makanan, hidangan makanan tu dia kena ada protein. Macam ayam, selain dia bagi lemak, dia juga sumber protein yang tinggi. Jadi kita kena kontrol. Okay, portion yang kita perlu ada lah. So kita kena follow lah pinggan diet seimbang tu. Okay, yang KKM sarankan sekarang. Okay, lebihkan portion apa. Okay, kemudian mengambil lemak tak tepu yang dapat merendahkan aras kolesterol dalam darah. So kita lebih kepada kita kurangkanlah pengambilan keju, kita lebihkan pengambilan kepada penggunaan minyak masak. Okey, terutama kalau kita guna minyak masak olive oil, okey, minyak zaitun, daripada sumber tumbuhan lah. Okey, minyak sawit tu okey, bagus. Okey, tak semestinya kita tak boleh pakai minyak sawit, tak. Okey, sebab minyak lain kan mahal kan. Okey, tak apa, boleh guna minyak sawit, tapi kita kurangkan dengan cara pemasakan kita tu. Kita nak masak tu, janganlah asyik hari-hari makanan bergoreng. Okay? Sebab kita pakai minyak. Okay, kita kurangkan. Kita guna cara merebus, kukus supaya tiada penggunaan lemak tak tepu yang sangat banyak lah. Okay? Macam mana pun kita mesti dapatkan lemak. Kalau tak ada lemak, nanti dia akan bagi kesan pada badan kita pula tak ada tenaga, sebab kita tak boleh totally dapatkan tenaga daripada karbohidrat saja. Okey, kita perlukan tenaga daripada sumber lain juga. Boleh faham untuk satu topik ni? Okey? Boleh. Okay, sekarang masing-masing ada buku kerja kan? Okey, buku kerja boleh? Cuba buka muka surat 66. 66. Okey, untuk soalan nombor 1 tu cuba jawab sekejap. Boleh? Saya bagi 3 minit jawab sekarang. Tan Cik E, try jawab Tan Cik E. Soalan muka surat 66 Jadi saya viewkan dia punya jawapan. Cuba jawab dulu. Yang ini. Dah ada pilihan jawapan kan? Cuma isi je tempat kosong dekat jadual bawah tu.
Ni. Alamak, jawapan pula. Okey, yang bawah tu. Surat 66. Saya nak respon verbal respon jawapan. Dah cuba jawab? Elisa? Sekejap, sekejap. Jawab yang A dulu, A tu. Sumber lemak tu. Sumber lemak untuk lemak tepung apa? Haiwan. Haiwan. Encik apa tu Encik? Haiwan. Bagus. Lemak tak tepung? Tumbuhan. Okay, good. Okay, betul Okay, next B. Keadaan pada suhu bilik. Berpejal. Berpejal untuk tepung. Okay, good. Lemak tak tepung? Percaya untuk cair. Okay, good. Alamak, terdapat lah jawapan. Alah. Okay, next. Takat lebur atau takat dinding? Lemak tepung? Tinggi. Lemak tak tepung? Rendah. Okay, then kandungan kolesterol untuk tepung. Lemak tepung. Kandungan dia tinggi atau rendah? Tinggi. Tinggi. Kemudian untuk lemak tak tepung? Rendah. Okay, good. And then bilangan atom hidrogen. Yang mana lebih? Yang mana lebih, yang mana kurang? Siapa yang lebih bilangan atom hidrogen dia? Lemak tepung ke lemak tak tepung? Lemak lebih. Lemak? Tepung. Okey. Lemak tepung dia, kandungan hidrogen dia lebih Okey. Yang mana untuk lemak tak tepung kurang. Okey, kesan terhadap kesihatan. Siapa yang bagi kesan baik, siapa yang bagi kesan buruk? Lemak tepung baik bagi buruk. Lemak tepung buruk, lemak tak tepung baik. Okey, ni jawapan dia. Ni yang tak dapat tadi. Okey. Boleh? Cuba tanda masing-masing. Lalu kita tanda guna Telegram kan? Okey, kali ni kita buat live lah. PM je. Okey, check. Okey, setakat ni betul semua? Boleh? Boleh. Okey, good. Okey, next. Cuba jawab persamaan. Buat dulu persamaannya. Ada 1, 2, 3, 4. 4 perkataan perlu dimasukkan dalam tu. Okey dah? Dah cuba jawab? Okey. Sekarang cuba baca jawapan awak. Daripada lemak tu. Apa jawapan awak? Alamak, tak boleh. Tak apa. Yang lain boleh bantu? Boleh. Siapa tanya cik? Apa jawapan? Lemak? Lemak ialah sebahagian karbon organik yang mengandungi unsur karbon, hidrogen dan oksigen. Okey, good. Bagus. Yang lain dapat? Okey, ni jawapannya Okey, lemak ialah sebahagian karbon organik yang mengandungi unsur karbon, hidrogen dan oksigen. Okey, CHO kena ingat
Dia sama macam alkohol yang kita belajar sebelum ni. Okey? Okey. Seterusnya, latihan bawah. Latihan nombor 2. Tuliskan LT, iaitu lemak tepu untuk mewakili lemak tepu, dan LTT untuk mewakili lemak tak tepu. Okey. Cuba jawab. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey, 8. 2 minit. Cukup. Kena pasti dulu dia sumber haiwan ke sumber tumbuhan. Dari situ dah dapat dah kena pasti lemak tepu ke lemak tak tepu. Cikgu, mentega dibuat daripada mana cikgu? Apa dia? Mentega. Mentega? Mentega daripada apa? Fikir Alik, mentega daripada susu ke daripada minyak sawit ke apa? Dia dalam keadaan pepejal ke dalam keadaan ni pada suhu bilik? Bila dia letak kat bilik dekat luar, dia dalam pepejal ke cecair? Cair. Pepejal. Pepejal. So dia lemak? Tebu. Macam itulah. Jadi banyak faktor yang you boleh pertimbangkan nak kena pasti dia lemak tepu ke tak tepu. Keadaan dalam keadaan bilik, suhu bilik. Dia dalam pepejal ke cecair. Lepas tu tahu sumber dia daripada apa, haiwan ke tumbuhan. Itu je, senang je, mudah nak kena pasti dia ni. Dah cikgu. Yang lain dah? Tunggu kawan awak jap. Okey dah. Okey, tengok. Minyak sapi, minyak apa? Lemak apa? Lemak tak tebu. Lemak Minyak tepu. sapi. Lemak tepu. Lemak tepu. Minyak zaitun? Minyak zaitun. LTT. Okey. Mentega? LT. LT. Lemak ayam? LT. LT. Minyak bijan? LTT. 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 Okey. Kemudian minyak sawit? LT. LTT.
Okey, minyak jagung dulu. LDD. Margarin? LD. Ha? LD. LD. Okey, kenapa you cakap LT? Sebab dia tak air dekat tu bilik. Okey, tengok jawapan margarin ni kenapa you cakap LT Okey, okey, saya senang cakap. Okey, margarin dengan mentega berbeza. Okey, ni memang akan jadi confuse. Okey, mentega kita ambil daripada produk tenusu. Boleh? Okey, margarin kita ambil daripada minyak tumbuhan lah. Okey, bila minyak tumbuhan macam mana Okey, kenapa kita boleh jadikan dia dalam bentuk pepejal? Okey, sebabnya kita jalankan proses hidrogenasi. Okey, di mana kita tambah hidrogen. Okey, kilang yang menghasilkan margarin ni lah. Dia ambil minyak sawit ataupun minyak minyak tumbuhan lah Okey, dan yang penting minyak sayuran lah. Okey, dia tambahkan hidrogen. Okey, dengan kehadiran pemangkin lah. Okey, kemudian supaya dia boleh ubah margarin ini asalnya daripada keadaan cecair kepada pepejal. Sebab itulah margarin tu ni margarin contoh je jenama planta. Okey, jenama pelangi. Itu jenama. Okey, margarin ini apabila suhu bilik dia menjadi pepejal. Okey, tapi untuk kes berbeza margarin ini, okey, kadang ada yang kita gunakan minyak sawit lah. Ada juga minyak sawit kalau you biarkan lama-lama, okey, kita dedahkan kepada suhu sejuk. Okey, maksudnya kita sejukkan dia. Okey, secara semula jadi akan wujud dua lapisan. Okey, bila ada wujud lapisan pepejal dan cecair, yang pepejal itulah margarin. Yang cecair itu akan jadi minyak masak biasa. Okey, sebab apa? Sebab nisbah lemak tidak tepu dengan lemak tepu adalah sama dalam minyak sawit. Okey, sebab itulah kita tak proses hidrogenasi dalam minyak sawit lah. Kita pakai minyak sayuran lain untuk hasilkan minyak margarin. Okey, so dalam kategori ini kita kena pastikan margarin sebagai lemak tepu sebab kita follow keadaan margarin pada suhu bilik. Okey, tapi berbanding margarin dengan sebab itulah ada setengah masakan yang kita kata guna butter ataupun kita guna margarin. Okey, sebab tengok kita buat pemanasan ke tak pemanasan tanda apa yang kita gunakan. Okey, boleh? Okey, sebab itulah jawapan dia margarin tu lemak tepu. Boleh boleh faham tak? Dapat? Okey semua? Kenapa tak respon? Boleh. Okey, seterusnya soalan nombor 3. Ini jenis penyakit yang mungkin didapi akibat pengambilan lemak tepu secara berlebihan. Okey, cuba jawab sekejap. Tik mana yang menyebabkan penyakit yang disebabkan oleh pengambilan lemak tepu secara berlebihan? Tanda dulu. Yes, ya?
Siap. Sudah. Okey. Siapa nak tolong bagi jawapan? Diabetes. Ha? Ini. Ada berapa pilihan jawapan yang awak dapat? Diabetes. Diabetes? Yang pertama, arteri sumbat betul tak? Arteri tersumbat betul tak? Betul. Okey. Diabetes? Tidak. Tak. Diabetes ni insulin. Okey. Diabetes tu kencing manis. Okey, kencing manis bukan Okey, kemudian penyakit jantung? Ya. Betul. Okey, kemudian tekanan darah tinggi, hipertensi, Betul. Betul. stroke? Betul. 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 Kemudian saluran hati. Tidak. Tidak, sebab saluran hati disebabkan oleh pengambilan berlebihan Alkohol. alkohol. Okey, good. Okey. Kita tengok jawapan ni. Yang tak dapat nak follow internet slow ke apa, ni jawapan dia. Okey, dapat? Ada yang tengok lagi jawapan atas, nak double check? Saya show balik. Ni, double check. Okay, next, yang ni persamaan. Kemudian lemak tadi, LT dengan LTT. Kemudian seterusnya yang kesan dia lah. Okey, so sekarang boleh banding beza? Boleh. Okay, sekejap saya tunjuk. Ada soalan? Tak. Ada yang tak faham lagi tentang tajuk lemak? Ada? Ada. Okey Sekejap. Okey, sekarang dah dapat beza belum lemak tepu dengan lemak tak tepu? Boleh beza tak? Boleh. Boleh. Boleh, okey. Boleh. So, dua lemak, selalunya lemak tepu daripada sumber dia? Haiwan. Okey. Haiwan. Lemak tak tepu daripada Tumbuhan. tumbuhan. Okey, Tumbuhan. good. So, kesan pengambilan makanan yang berlebihan, bagus ke tak bagus? Tak bagus. Tak bagus. Okey. Kalau lemak tepu tak bagus lemak tak tepu kita boleh pertimbangkan dengan mengawal pengambilan dia. Okey, contoh penyakit yang boleh dapat kalau lemak tak tepu secara berlebihan, kita boleh dapat penyakit apa? Arteri tersumbat. Yang tu arteri tersumbat lagi. Penyakit jantung. Apa dia? Penyakit jantung. Penyakit jantung, serangan jantung lagi. Tekanan darah tinggi. Tekanan darah. Tekanan darah tinggi dan Stroke. stroke. Okey, bagus. So, dalam kehidupan harian kita kena kontrol pengambilan lemak dalam hidup kita ni. Okey. So, jangan terlalu fikirkan nak rasa sedap. Memang sedap, lemak ni memang sedap. Okey. Tapi kita kena kontrol pengambilan lemak. Okey, kena tahu lemak tu tepu ke tak tepu. Kalau lemak tak tepu, kita boleh
lemak tepu kita kena kurangkan. Walaupun kita nak makan ayam, memang ayam tu ada lemak, tapi kita kena kontrol lah. Janganlah hari-hari makan ayam. Okey, kurangkan, perbagaikan. Kita ambil sumber lemak daripada ikan pula. Okey. Kemudian lemak tak tepu kita boleh kontrol dengan cara kita masak. Sama ada kita nak masak secara rebus atau kukus, berbanding kita asyik makan ayam goreng saja. Okey, ikan goreng saja. So kita tukar cara pemasakan, so kita boleh kontrol sama ada lemak tepu dengan lemak tak tepu tu. Lemak tak tepu contohnya minyak, daripada minyak tu, minyak masak tu kita boleh kontrol lah. Tak adalah hari-hari kita makan kita ambil lemak tak tepu tu. Okey, kita cuba maksimumkan pengambilan tenaga kita ada daripada sumber karbohidrat, bukannya bergantung kepada lemak semata. Boleh? Boleh faham? Faham. Okay, good. Okay, nanti saya akan hantar link di Telegram lah untuk quiz. Okay? Quiz untuk satu topik ni lah. Okay? Saya cuba hantar live worksheet lah. Okay? Boleh? Boleh. Okay, so capai objektif hari ni dapat boleh faham tentang lemak? Boleh. Okey, untuk topik seterusnya nanti tentang minyak sawit lah. Kita akan kaji tentang minyak sawit. Next class minyak sawit. Okey? Okey. Okey. Okey, kita terus yang belum update kehadiran, update dalam Telegram Sebab senang saya nak snap hantar ke guru kelas awak untuk kehadiran. Okey. Setakat ni alhamdulillah lah kehadiran 20. Okey. Yang mana tak dapat ni nanti saya akan hantar record saya ni. Apa yang kita belajar hari ni. Okey. Boleh masing-masing? Boleh. Boleh? Okey. So kita akan jumpa next class lah. Terima kasih sebab hadir kelas saya. Latihan tambah saya akan hantar dalam grup Telegram Okay, kita jumpa kelas yang seterusnya lah. Awak boleh live dulu ni tapi kita connection dalam internet dalam Telegram, sorry. Okay, Assalamualaikum. Selamat sejahtera. Terima kasih, Ibu. Okay.
bersama dengan Cikgu Sadini. Kelas saya dah habis tapi saya proceed dekat Telegram lah. Okey, Telegram group saya akan menghantar latihan Google Form lah dekat mereka. Sebab selalunya 10 minit macam ni, 5 minit macam ni saya akan bagi Google Form lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahniah Cikgu Suaz. Ya. PDP berjalan lancar lah. Ya, ada respon pelajar pun bagus. Ya, suara jelas. Apa yang dibentangkan memang satu persatu lah. Ya, saya pun boleh faham lah berkenaan dengan lemak tu tadi. Ya, walaupun lama dah tinggal subjek sains ni. Ya, tahniah Cikgu Suaz. Ya. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Okey. Cikgu Jamal. Rina pun ada sekali ya? Ada. Okey, tahniah cikgu. PDPR yang sangat baik sebenarnya. Jelas apa yang disampaikan. Cuma pelajar-pelajar agak malu sikit lah kan? Ya. Dia memang dalam kelas kalau muka pun malu-malu ke? Betul. Ya. So dari segi lain semua sangat bagus. Slide cikgu buat sendiri ke? Konten dia ada yang saya ambil daripada grup Telegram Cikgu Sains Kreatif. Yang untuk yang slide untuk topik ni saya buat lah. Alright, okey, tak ada kemudian masalah. Slide tu saya copy lah. It's okay. Yang penting apa yang kita sampaikan tu jelas, pelajar kita boleh faham. Daripada respon dia orang tu, mana yang respon tu kita nampak lah pelajar dapat ikuti kelas itu dengan baik. Okay. So tahniah cikgu atas usaha yang diambil. Bukan mudah sebenarnya. Okay. PDPR kita ni pun lama lagi rasanya. Kan kes makin banyak kan, hantu COVID makin banyak dekat belah-belah House Geting ni makin banyak dah. Jadi itu yang membimbangkan sebab eksperimen tak boleh nak proceed. Ya betul. Okey. So, jadi kita kena kreatif lah, kena cari jalan macam mana nak bagi dia orang ni dapat belajar juga kan. Kalau tak memang pelajar kita akan terus ketinggalan lah. Kan dia orang pun nak kena motivasi kan selalu budak ni. Kan dia tak boleh nak berharap untuk dapat naik sekolah, dapat berjumpa dengan cikgu, belajar macam biasa, tak boleh nak harapkan situasi tu baru nak belajar kan. Jadi dia memang kena manfaatkan apa sahaja peluang yang ada untuk belajar dengan cikgu. Dan kehadiran tadi berapa orang tadi belajar cikgu? Berapa orang sebenarnya? 20 orang. Oh, ramai juga yang dapat. Yang tadi hadir 17 saja. 3 orang tak hadir. Okay, very good. Okay, very good. Dapat 17 tu pun dah sangat bagus dah tu. Okay. Sebab saya pakai Telegram. Jadi bila Ya. yang ni saya akan hantar rekod ni lah pada yang mana tak dapat join. Cikgu dah rekod lah tadi kan? Ya. Okay, bagus. Okay, so tahniah Cikgu Su. Teruskan usaha cikgu. Okay, all the best. Harap pelajar-pelajar cikgu pun akan sentiasa committed lah dengan kelas cikgu. Okay. Tahniah cikgu, tahniah. Cemerlang PDPR. Okay, terima kasih. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Cikgu Saaz. Tadi minta maaf lah, saya hujung-hujung saya tak sekeluar sekejap tadi. Okay, tak apa. Tak apa. Dia macam inilah. Mungkin nak tambah sikit je sebab dah guna PowerPoint dia tu. Saya nak cadangkan masukkanlah dalam slide QZ. Dengar? Slide QZ? Slide QZ. Slide apa? Slide QZ. Slide QZ. Okey, saya tunjuk sekejap boleh tak? QZ? Boleh. Boleh. Harap line okey kot. Sekejap. Dia kena tukar dia punya internet sekejap. Dia macam ni. Bila slide dah ada, kita boleh beri pada pelajar sekali lagi slide tersebut tetapi diikuti dengan soalan. Okey. Sekejap, saya nak tukar line internet dulu pada punya ni.
Ni kat rumah je kan ni? Kat rumah. Mana lagi sekolah? Sekolah ada kes ke? Tak ada kan? Lupa pula. Tadi line tu putus sekejap. Sekolah ada kes ke? Tak adalah. Tak ada kan? Okay, kejap. Saya masuk saya QZ. Okey, ini laman QZ lah. Daftar pakai apa ni? Okey. Pernah buat dulu tapi dah tekan password lah. Alah, password tak risau pun. Pakai je lah mana-mana apa. Lepas tu pakai email. Ke tengok saya tunjuk. Saya log out dulu. Tak ingat password pun. Log out. Lambat pula log out Okay. Log out. Kemudian log in. Just yang ini. Just continue with Google saja. Ambil je lah mana-mana. Sekejap. Saya nak ambil. Yang ni kan ya. Rasa buka akaun baru kot guna yang MOI punya. Sebab dulu pakai yang personal punya. Pakai akaun baru je lah. Rasa kena buat akaun baru tu. Akaun baru je kan lah. pakai MOI punya kan. Yang itu percuma lah. Okey, di sini. Okey, bila yang menggunakan PowerPoint tu, pergi kat create and pergi kepada lesson. Okey, ini tag tajuk apa semua. Okey, tak apa. Saya sebenarnya tak nak tunjuk yang baru. Nak tunjuk yang saya dah ada. Okey. Yang dah ada yang ini. Stem ni. Okey, iaitu dulu saya ada beri bengkel kat satu sekolah. PowerPoint lah. PowerPoint biasa, just beritahu apa semua. Okey, lepas tu saya masukkan PowerPoint tu dalam QZs. Ni PowerPoint tu lah. Okey, kejap dia tengah loading. Okey, PowerPoint kita tu sebelum nak masukkan kita kena tukar ianya ke dalam bentuk PDF dahulu. Okey. Okey, lepas tu kita PDF dulu. masuk tukar daripada PDF PowerPoint lah, mesti PowerPoint, kemudian tukar pada PDF. Okey. Ni semua PowerPoint ni. Asalnya PowerPoint. Tukar PDF. Okey. Contoh sekarang ni pergi kepada slide nombor 7 dengan nombor 8 Okey, bila kita masuk dalam QZ, kita sebenarnya dah ada lagi satu function dalam QZ tu, boleh letak soalan. Contohlah ini slide yang biasalah ni. Okey. Lepas tu kita boleh buat soalan berdasarkan slide ini. Kita boleh buat soalan. Contohnya ni soalan tempat kosong ke? Tak, dia soalan ada 4 jenis. Buatlah mana-mana. Okey, sekarang ni saya tunjuklah macam mana. Okey, dia kena edit dulu ni. Edit. Okay. Kalau nak tambah kena edit dulu. Okey, ni contohlah keadaan dia, situasinya. Okey. First, bila nak masukkan PowerPoint kita, just import slide. Okey, saya tunjuk. Okey. Ni import slide. Okey, kalau walaupun tulis kat sini PowerPoint, tapi dia tetap minta kita tukar dalam bentuk PDF. Nampak kan? Okey. Save PowerPoint as PDF, then import PDF. Tu memang dia minta macam itu. Jadinya dia dua-dua ni boleh pakai. PDF dengan PowerPoint. Dua slide ni saya tak pernah explore lagi. Okey. Lepas tu kita masukkan. Bila kita masukkan dia terus jadi macam ni. Kecuali muka depan. Muka depan tu kita kena letak tajuk. Apa-apa nak tukarkan di sebelah kanan tu. Okey, selesai Okey, sekarang nak letak soalan. Okey, untuk letak soalan, contohlah saya pergi kepada yang nombor 5 ni, nak letak soalan. Okey, untuk letak soalan kita kena tambah add slide. Okey, add slide, dia akan keluar begini. Okey. Kita buat masa dekat quiz kan? Ha? Slide soalan kita kan?
Kita buat dekat quizzes ni lah slide kita kan. Soalan tu buat pada quizzes, bukan pada PowerPoint. Okey. Kat sini soalan ada 5. Tetapi yang biasa guna 4 ni je. Sebab yang kelima ni kena berbayar. Open-ended ni, ni kena bayar. Jadinya guna je lah yang 4 ni je. Fill in the blank, isi tempat kosong. Checkbox maksudnya jawapan dalam bentuk objektif tapi lebih daripada satu. Multiple choice, objektif. Okey, biasa kalau yang pernah saya buat, saya suka guna yang gini. Ikutlah sebenarnya. Contohlah, fill in the blank. Okey, soalan apa nak tanya? Boleh rujuk balik pada slide yang sebelumnya. Alah, dia tak bagi pula. Tapi soalan yang ini, contohlah, type je lah apa-apa. Isikan tempat kosong. Okey, lepas tu kan, contohlah, kita bagi satu ayat, isikan tempat kosong. Tadi tentang kolesterol Apa soalan nak tanya, Sain? Ni. Namakan. Keadaan lemak. Jenis lemak lah. Okey, jenis lemak. Lemak ialah okey. Contoh macam ni. Okey. Kemudian letaklah apa jawapan sebenarnya. Okey. Lemak tepu dan lemak tak tepu. Okey, lemak tepu dan tak tepu. Okey. Contoh kemudian ada pula pelajar yang mungkin letak tak tepu dan tepu. Okey, ni contoh-contoh jawapan yang betul lah ni. Okey. Jadi sekarang ni dia jadi begini. Okey. Kemudian selesai daripada tu, okey. Ni soalan yang terbuka. Maksudnya pelajar akan jawab antara dua jawapan ni lah. Mana lain daripada tu dia akan salah. Maksudnya sekarang ni kita dah refresh slide yang sebelum ni. Okey. Lepas tu pergi slide yang ini. Slide yang seterusnya yang ini. Okey, boleh tanya soalan seterusnya. Contoh macam yang ini, slide yang ini. Soalannya adalah ini. Yang ini yang multiple choice yang boleh jawapan lebih daripada satu. Macam biasalah. Maksudnya kita faham. Maksudnya bila kita present kat GM ni kan. Lepas tu budak bagi respon secara verbal. Tu slide ni yang kita bagi dekat Telegram. Okey. Jawab. Dia macam ni. Pandangan saya, slide ni jangan gunakan masa Google Meet. Okey. Quizzing ni dia sesuai apabila kita dah habis mengajar, lepas tu kita nak lihat kefahaman yang lebih mendalam, kita bagilah quizzing ni kepada mereka. Jadinya mereka akan baca balik, terutamanya budak yang tak hadir. Mereka akan baca balik kita punya PowerPoint dan mereka sambil tu mereka jawab soalan. Jadi kita boleh tafsirlah dia punya kefahaman. Dia ada dua keadaan. Satu bagi sebelum dan juga kita bagi selepas. Boleh gunakan slide dan soalan yang sama sebelum dan selepas. Masa yang tengah-tengah tu kita ajar pula. Okey. Jadi mereka akan belajar tiga perkara. Tiga kali lah. Gunakan PowerPoint yang sama. Jadi kita bolehlah tengok perbezaan sebelum dan selepas. Ini soalan saya buat. Slide ni banyak. Ada dalam 29. Saya tanyalah lebih kurang 5 soalan. Ini contoh antara soalannya. Ini soalan pakai undian. Kita dah ada satu subtopik. Satu slide tu satu subtopik kan. Contohnya satu objektif kita. Slide seterusnya kita terus tanya soalan berkaitan dengan tu kan. Ya. Betul tu. Kadang-kadang kita tak payah tanya soalan pun. Ini contoh macam yang ini. Yang ini bukan tentang soalan peperiksaan pun. Ini tanya pendapat mereka. Okey, adakah ini bukan cerita pasal betul atau salah. Ini gunakan poll. Poll tu bukan betul atau salah. Okey. Ini antara contohnya lah. Lepas tu bila dah selesai publish. Kita publish. Kemudian okey. Nak anggap dia sebagai satu kerja rumah, sebaiknya kerja rumah je lah. Klik yang ini. Yang ni saya tak payah ajar pun. Saya tahu kan. Sampai bila dia punya deadline, lepas tu continue. Dia akan generate kod. Kod tu lah bagi kat mereka. Boleh bagi sebagai kerja rumah ke, atau nak bagi kefahaman lebih lagi ke. Bagi saya yang ini bukan bagi semasa Google Meet. Google Meet yang buat macam tadi. Okey.
Ini untungnya bila ada PowerPoint. Kita gunalah balik. Okey. Bagi saya bolehlah guna okey, bagi sebelum itu untuk apa ni? Flip classroom bagi sebelum mereka study dan mereka cuba jawab. Lepas tu kita ajar untuk lebih faham. Lepas tu yang seterusnya kita bagi sekali lagi benda yang sama, cuma soalan tu mungkinlah kita boleh tambah lagi soalan untuk peperiksaan ke. Okey. Itu pendapat saya lah. Okey. Sekarang tengah proses belajar buat live worksheet lah. Live worksheet Okey, saya ada juga. Tu tengah belajar kan ni. Okey, tak apalah tu, belajarlah tu. Baru buat satu. Tu. Tak apa, lepas ni boleh tunjuk kat saya pula. Okey. Okey. Itulah dia daripada saya. Okey. Okey. Okey, lain-lain daripada saya pun tak ada apa sangat. Tahniah dengan pengajaran yang tadi. Budak kalau boleh ya Puan Surina. Ya. Okey, daripada saya itu saja. Ke ada komen apa-apa Puan Surina? Tak ada. Tapi yang Sadini ajar tu akan tak dapat nak dapat. Sadini ajar orang pandai tu. Tak apa. Tak apa Kak. Boleh buat Kak. Kak Titi pandai. Yalah, kena berguru betul-betul satu-satu baru boleh buat. Tak apa. Boleh, yang tu lagi seronok sebenarnya. Tu. Itu lebih seronok sebenarnya. Sebenarnya dan itu bukan hanya untuk pengajaran dalam kelas saja. Sebenarnya bila kita beri apa-apa pembentangan, bengkel ke apa semua, pun boleh guna yang itu. Kalau perasan tadi, yang itu saya guna untuk sekolah Seri Jempol hari tu. Nak bercakap tak berapa pandai sangat. Tapi bila bagi yang tu, okey, mereka lebih, maksudnya mereka belajar 2 kali lah. Mereka berdengar 2 kali. Tadi ni kena datang aja betul-betul. Tak apa, Jayu dah ada dah tu. Soal tu okey lah tu. Kan? Soal cepat tangkap. Kita tahu banyak. Okey, daripada saya itu saja. Sebenarnya daripada pukul 8 tadi sampai yang ni yang ketiga dah ni. Ada kelas. Betul-betul. Okey, daripada saya itu saja kot yang boleh kira boleh dianggap sebagai bimbingan lah. Tapi sebenarnya yang nak ditunjuk pun sebenarnya lagi hebat sebenarnya tu. Kan seorang kan? Ya. Okey, itu saja daripada saya. Saya mohon undur dirilah. Kalau ada salah silap minta maaf. Okey, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Suaz. Sama Kak. Good job.